Kalau menggunakan surat Wal-As tu, kita kena fikir ada masa yang kita perlu buat satu perkara, dan sekarang ni kita tengah bincang pasal smart city. Tengah panas topik sekarang ni smart city. So dari segi smart city ni, projek smart city dah bermula 20 tahun sangat, 15-20 tahun dah mula dah. Banyak negara dah mula nak buat smart city. Sebagaimana yang dibentangkan oleh Dr. Mazlan tadi, banyak tumpuan dia kepada data, maklumat yang didapat pada masa yang diperlukan dan mempunyai satu amalan, yang satu akibat menggunakan data tu, kita boleh memperbaiki hidup kita, lestarikan hidup kita. So konsep tu mustahak. Ada dimensi masa, ada dimensi penduduk rakyat negara tu menggunakan sistem yang dibentangkan dalam masa yang perlu. Katakan sekarang ni dengar cerita dekat Mekah ni tengah hujan batu, ada flooding, ada banjir. Adakah dengan teknologi kita boleh elakkan banjir tu? Allah dah turunkan air banjir. Adakah ada early warning? Adakah boleh kita elakkan banjir, pindahkan awan tu? Ada benda yang boleh kita kontrol dan ada benda yang kita tak boleh kontrol. So banyak projek yang saya telah buat di banyak negara ni, saya buat di Australia, New Zealand, even Oman, Qatar. Mustahak sekali dimensi masa dan keperluan, apakah amalan, apakah benda yang boleh memperbaiki ataupun meningkatkan hidup penduduk di kawasan tu. Mustahak satu tu. Lepas tu dimensi yang Dr. Mazlan beritahu pasal infrastruktur digital. Kalau infrastruktur tu tak dilestarikan dan tak sepadu antara PBT kerajaan, di persekutuan dan di negeri-negeri masing-masing, dan juga di PBT masing-masing, dia akan jadi satu perbelanjaan kerajaan yang pada masa yang panjang akan merugikan, pasal dia tak memberi maklumat yang terperinci yang diperlukan pada masa yang diperlukan untuk membuat satu benda yang mengelakkan daripada bencana, ataupun boleh menggunakan data itu untuk perbaiki ekonomi orang diduduk di kawasan PBT ataupun di negeri itu. So di level yang paling policy level, mustahak sekali kena ada leadership lah. Leadership maksud dia, kita punya menteri kita ataupun kita punya Perdana Menteri kita ataupun semua mayor-mayor PBT bandar ni, dia perlu tahu apakah ilmu yang perlu dia tahu dan belajar melalui program-program macam ni yang dikendalikan oleh IKPKT, mendalamkan ilmu. Robbie Zidni ilmi kan, cari ilmu dulu. Kalau tak cari ilmu, tak tahu, tak boleh menjalankan projek-projek macam ni. Tapi high level, yang macam kita kat Malaysia ni, kita dah ada smart city framework, dan juga daripada Plan Malaysia dah ada dia punya KPI indicator dia. Alhamdulillah. Itu satu jalan yang bagus kerajaan telah buat, ada smart city framework dan KPI indicator. Banyak negara mempunyai indikator ni. Banyak negara semua ada indikator. Lepas tu fokus kepada keperluan penduduk. Penduduk di Mekah Madinah lain, penduduk di di Malaysia lain, penduduk di kampung lain. Keperluan masing-masing kita kena pastikan. Lepas tu ketua kampung ke, ketua majlis ke, ketua bandar ke, kena perhatian kepada keperluan penduduk tu, apa yang dia nak sekarang, ataupun buat satu rangka kerja. Okey, sekarang keperluan dia macam ni, tahun depan keperluan dia akan meningkat macam ni, buat satu plan. So dimensi yang pertama, kena ada dia punya penghulu dia lah.
penghulu dia ataupun ketua majlis ataupun dia mayor bandar tu, menteri besar negeri tu, dan Perdana Menteri dan semua ahli kabinet dia yang perhatiin pasal keperluan kepada penduduk yang khas dan khusus. Macam Dr. Mazlan cakap tu, data tu kena ada, kena relevan dan pada masa. Bukan data yang karut, yang dah lama dah tak boleh pakai. Ketiga tu, data yang diambil tu daripada penduduk tu relevan lah, relevan kepada apa yang dia tengah harapkan teknologi ni akan bawa kebaikan kepada hidup dia dari segi ekonomi, dari segi pendapatan dia, supaya dia boleh meningkatkan pendapatan dia, hidup dia selesa, hidup dia selamat. So dimensi yang ketiga tu, data tu kena relevan dan tepat pada masa. Dan keempat, dimensi dari segi pelaksanaan smart city ni, kalau di satu kawasan majlis tu, dia buat projek A, collect data macam ni, belanja 500 juta. Lepas tu 6 bulan lagi buat projek B, collect data cara lain. Lepas tu buat infrastruktur yang tak memadai keperluan yang dia untuk projek nombor 3. Itu integrated data. Bila kita buat satu persediaan untuk smart city, kita dah ada pandangan jauh, kita akan buat integrated data, integrated infrastruktur digital sebagaimana yang Dr. Mazlan beritahu tadi. Satu daripada smart city framework mengguna pakai infrastruktur yang ada dan di share antara operator satu, kegunaan untuk traffic light, guna untuk CCTV, guna untuk kutip aras air dalam longkang, dalam sungai supaya tak banjir. Okey, gunakan teknologi untuk supaya jalan tak sesat. Lepas tu buat satu sistem supaya jambatan yang mustahak pada kampung tu tak pada bandar tu tak musnah kalau dia dah reput ke, dah karat ke. Inilah menggunakan sistem menuju kepada keperluan penduduk di setempat tu. Okey. Dan elakkan daripada duplikasi data dan perbelanjaan, pasal semua kerajaan tempatan dan negeri ada hak dia punya bajet dia, perbelanjaan duit dia. Itu yang Dr. Mazlan beritahu. Kadang-kadang projek ni tak membaloi, pasal dia kata kalau saya buat projek ni apa yang saya dapat? Tak boleh, penduduk pun tak suka, belanja duit saja pakai pasal asal teknologi. Itu satu contoh yang bahaya yang berlaku di Spanyol, di Barcelona. Itu satu-satu smart city yang terulung lah, dah 10 tahun ke 15 tahun lah, di Barcelona, Spain. Dia punya mayor dia terbuang kerja. Dia buat teknologi yang paling tertinggi. Tapi penduduk cakap, apa ni? Saya tak perlu benda ni. Saya nak benda ni. Saya nak longkang saya bersih. Saya nak sampah saya dikutip cepat. Saya nak tempat ni selesa. Bas saya datang pada masa yang saya nak pergi kerja ni. Train saya lambat tak boleh. Tak cukup tempat. Jam. Itulah satu example di Barcelona yang teknologi didepankan dan bukan apa yang diperlukan oleh penduduk didepankan. So kita kena balance antara teknologi dan keperluan rakyat dan keperluan penduduk. Lepas tu yang sebagaimana yang Dr. Mazlan bincang, macam yang Dr. Arif bincang tadi, kita kena ambil suhu kita. Suhu dia, apakah level tahap kita sekarang ni di Malaysia sekarang ni? Tahap tu akan berlainan. Okey, bandar A, bandar B, bandar C, bandar D, semua ni masing-masing ada tahap dia. Itulah yang dimajukan oleh Plan Malaysia sebagai indikator. So dia dapat suhu. Okey, daripada ada 18 kriteria smart city ni, bandar pintar ni. Okey, bandar ni tahap ni. Okey, bandar ni tahap ni. Ini keperluan ke bandar ni. Dia kat level ni sekarang ni. So dia akan maju kepada level 2, dia perlukan benda ni disiapkan. Dan perbelanjaan ni kita dah allocate. Okey, belanja ni kita buat khas untuk projek ni. Lepas tu kita kena buat audit dulu. Audit apakah status kita sekarang, adakah dia memadai dengan keperluan oleh penduduk kawasan tu, negeri tu. Dan satu lagi, bila
bila PBT buat perancangan, yang kawasan PBT ni adalah buatan manusia. Kawasan, okay, ini kawasan PBT A, ini kawasan PBT B, ini kawasan PBT C. Kita kena memandang daripada segi apa yang Allah dah bagi kawasan, satu negara ke, satu negeri ke, satu kampung ke, satu bandar ni, semua adalah tanah ni ada dia punya level dia, ada dia punya kawasan dia. So bila kita perhatikan perancangan PBT ni, dia tak boleh buat perancangan PBT, ini had level saya, ini boundary saya, lepas jalan ni saya tak peduli. Tak boleh macam tu. Allah dah bagi kita satu dunia ni semua untuk kita duduk dalam ni. Kita kena fikir sebagai perancangan smart city ni, apakah akibat kesampingan bila kita buat projek A ni, kita buat sensor ni, kita buat tadah air kat sini. Kita simpan sungai macam ni, deras macam ni. Kita dapat maklumat, kita kena tengok dari segi holistik punya impact smart city ni. Jangan kita ini had saya buat projek surveillance CCTV ni, had ni je. Lepas tu sana saya tak peduli, itu bukan PBT saya. Lepas tu infrastruktur tu dia lantak dia lah buat kerja macam tu. Tak boleh macam tu. So dari segi saya banyak kepada falsafah kita ni sebagai amanah dalam dunia ni, apa-apa kita buat sebagai apa yang kita telah buat kawasan PBT ni, jangan minta pandangan yang lebih holistik. Kawasan sampingan, apa efek dia, apa yang data kita perlu. Macam dekat Australia, dekat California ni bahaya. Kalau orang ni buat rumah kat sini, air daripada cerun tu kalau tak boleh lalu, dia tak benarkan pembangunan tu. Pasal dia cakap air tu kena lagi melalui tanah tuan sebagaimana yang wujud. Tak boleh tahan. Kata apa ni, ada nak buat longkang, buat jalan baru ni, okey. Buat jalan kat sini tak apa. Kita buat jalan je. Perlukan buat jalan untuk pembangunan baru ni. Tak boleh. Kalau you buat pembangunan ni, binatang ke apa yang ada kawasan tu tak boleh menyeberang. Itu smart city ni jangan hanya fikir kepada macam Dr. Mazlan cakap kepada environment. Environment tu Allah dah bagi kita ni. Environment tu air, binatang, kehidupan, pokok, pasir, tanah, semua kesan udara, pokok banyak ada, kebakaran ada ke, ada buang sampah tempat tu ke, adakah sisa sampah tu akan larus ke dalam bawah semua telaga bawah tanah tu. So dari segi holistik. So saya ulangkan balik daripada segi 5 ciri yang mustahak tu. Baguslah yang IPKPT buat program ni supaya mustahak sini awareness. Tahulah apa yang kita tak tahu, ilmu, Rabbi zidni ilmi, carilah ilmu dulu. Lepas tu dari segi semua level, daripada segi level ahli majlis, ketua majlis, dapat ilmu dulu apa yang perlu dikenakan penduduk, macam bagaimana cara nak buatkan dia tu. Lepas tu penduduk pun kena cari ilmu. Saya benda-benda ni saya perlu. Tapi saya nak benda ni. Kenapa saya nak benda ni? Bukan untuk saya sendiri seorang aja, kawasan saya saja. Saya perlukan benda ni supaya semua penduduk di kawasan ni, walaupun orang Islam ke, orang Muslim, orang Hindu ke, Kristian ke, siapa, semua berangkumi semua orang. Inilah yang Allah kata kita kena jaga semua ni menggunakan teknologi supaya semua selamat. Lepas tu effectiveness data tu pada masa demi masa. Jangan data tu kita collect, simpan dalam file. Lepas tu orang minta mana data dia, dalam file betul-betul timbun tu, dalam kotak tu. Apa guna data tu? Gunalah kita tahu apa yang dah berlaku 10 tahun sebelum ni. Apa yang diperlukan sekarang supaya tak ada bencana ke, kebaikan ekonomi ke untuk ni. Lepas tu perbelanjaan duit, integrated data. Data yang kena kita ambil ni, jangan buat projek A, PBT, lepas tu buat projek B bulan 6 bulan lagi, buat projek lagi 6 bulan, semua data dia celaru, kiri kanan tak complete, tak relevan. Lepas tu last kali tu apa-apa kita mula samalah macam kita punya semayang ni, muhasabah diri ni, kita kena tanya kat level mana kita sekarang ni, kat level mana kita tengah ada sekarang ni. Kawasan ni kat level ni, kawasan bandar ni kat level ni. Apa yang kita perlu perbaiki, sama juga macam diri kita, apa level kita,
Kita dah fasih baca ke, belum fasih baca lagi ke, dah boleh tadarus ke apa ni. Kita kena menggunakan falsafah Islam ni. Saya selalu bagi ceramah speech dekat Qatar ke Oman ke Saudi ni, saya menggunakan unsur-unsur Islam ni sebagai kita faham, kita jangan lupa pedoman kita ni. InsyaAllah itulah saya habiskan ni saya punya ni taklimat saya ni.